Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hidayah binti Salihuddin, matrik number 3029, ingin membentangkan tajuk yang saya pilih, talak dan cerai menurut agama di Malaysia. Adakah anda tahu apakah itu maksud penceraian dan talak? Penceraian adalah bermaksud menamatkan hubungan perkahwinan sama ada dengan pilihan suami atau keputusan qadi. Dari segi istilah pula, penceraian ialah keruntuhan hubungan perkahwinan dan terputusnya hubungan suami isteri dengan bersebab. Talak pula dalam bahasa Arab bermaksud menceraikan atau melepaskan. Dari segi istilah syarak pula, melepaskan ikatan perkahwinan dengan kalimah atau lafaz yang menunjukkan talak atau penceraian. Contoh talak terbahagi kepada dua, iaitu talak sarih dan talak kinayah. Talak sarih, lafaz yang jelas dengan bahasa yang berterus terang seperti saya talak awak, atau saya ceraikan awak, atau saya lepaskan awak daripada menjadi isteri saya dan sebagainya. Talak kinayah pula, lafaz yang digunakan secara sindiran oleh suami seperti pergilah awak ke rumah mak awak, atau pergilah awak dari sini, atau saya benci melihat muka awak dan sebagainya. Namun, lafaz kinayah memerlukan niat suaminya, iaitu jika berniat talak maka jatuhlah talak, tetapi jika tidak berniat talak maka tidak berlaku talak. Jenis-jenis talak. Talak terbahagi kepada 5, iaitu talak raji'i, talak bain, talak sunni, talak bid'i dan talak taklid. Talak raji'i, suami melafazkan talak 1 atau talak 2 kepada isterinya. Suami boleh rujuk kembali ke isterinya dalam tempoh iddah. Talak bain, suami yang mengucapkan talak 3 atau melafazkan talak yang ketiga kepada isterinya. Isterinya tidak boleh dirujuk kembali. Talak sunni pula, apabila suami melafazkan cerai talak kepada isterinya yang masih suci dan belum disetubuhi lagi ketika dalam keadaan suci. Talak bid'i, suami melafazkan cerai kepada isterinya ketika isterinya dalam keadaan haid ataupun ketika suci tetapi sudah disetubuhi. Talak terakhir itu talak taklid, suami menceraikan isterinya secara bersyarat dengan sesuatu sebab atau syarat. Hukum talak menjadi wajib jika perbalahan suami isteri tidak dapat didamaikan lagi. 2 orang wakil daripada pihak suami dan isteri gagal membuat kata sepakat untuk perdamaian rumah tangga mereka. Apabila pihak qadi berpendapat bahawa talak adalah lebih baik, jika tidak diceraikan keadaan sedemikian, maka berdosalah suami. Jika kedua belah pihak dari pihak suami dan isteri bersetuju dengan keadaan sepakat, kedua belah pihak telah berusaha perbincangan menyelamatkan rumah tangga mereka. Hukum talak menjadi haram apabila menceraikan isteri ketika sedang haid atau nifas, ketika keadaan suci yang telah disetubuhi, ketika suami sedang sakit yang bertujuan menghalang isterinya daripada menuntut harta pusakanya, menceraikan isterinya dengan talak 3 sekaligus atau talak 1, tetapi disebut berulang kali sehingga cukup 3 kali atau lebih. Hukum talak menjadi sunat apabila suami tidak mampu menanggung nafkah isterinya, isterinya tidak menjaga maruah dirinya. Hukum talak menjadi makruh apabila suami menjatuhkan talak kepada isterinya yang baik, berakhlak mulia dan mempunyai pengetahuan agama. Hukum talak menjadi harus apabila suami yang lemah keinginan nafsunya atau isterinya belum datang haid atau telah putus haidnya. Jenis-jenis penceraian. Jenis-jenis penceraian terbahagi kepada 5 bahagian, iaitu talak, fasakh, hulu atau tebus talak, li'an dan zihar. Talak terbahagi pada 2, iaitu talak raji'i, talak bain. Fasakh ialah melepaskan ikatan perkahwinan antara suami isteri setelah diminta cerai oleh isteri melalui hakim. Fasakh hanya hakim dan qadi sahaja yang boleh ditentukan. Hulu atau tebus talak, talak yang berlaku dengan keinginan isteri dan kesungguhannya untuk bercerai, salah satu bentuk talak kerana adanya penceraian tebusan yang diberikan oleh isteri kepada suami.
Lian pula dari segi bahasa menghalau atau menjauhkan. Dari segi istilah, beberapa perkataan tertentu yang digunakan oleh orang yang terpaksa menuduh orang yang mencemarkan tempat tidurnya dan memberi malu kepadanya sebagai berzina. Zihar pula suami yang menziharkan juzuk tubuh badan isterinya dengan muhram suami dengan mana-mana anggota lahirnya. Contoh lafaz rujuk. Lafaz rujuk terbahagi kepada dua, iaitu lafaz sarih dan lafaz kinayah. Lafaz sarih lafaz terang dan jelas menunjukkan rujuk. Contohnya, saya rujuk awak kembali atau saya kembali semula awak sebagai isteri saya. Lafaz kinayah lafaz kiasan atau sindiran. Contoh, saya jadikan awak milik saya semula atau saya pegang awak semula. Lafaz kinayah perlu dengan niat suami untuk merujuk kerana jika dengan niat rujuk maka jadilah rujuk. Namun jika tiada niat rujuk maka tidak sahlah rujuknya. Pada pandangan saya terhadap isu talak dan cerai di Malaysia, pada era ini yang semakin berluasa dengan masalah isu sosial kemasyarakatan dan perhubungan, kita dikejutkan lagi dengan peningkatan isu penceraian yang semakin hangat di sidang media sosial dan akhbar. Hari berganti hari, semakin ramai pasangan yang menuntut penceraian di pentadbiran mahkamah untuk menamatkan perhubungan sebagai suami isteri. Namun, apa yang dapat saya huraikan di sini, pandangan saya isu penceraian ini tidak akan berlaku jika mempunyai kesefahaman dalam hubungan saling bertanggungjawab menyelesaikan masalah bersama dengan cara yang baik. Kesimpulan yang dapat saya huraikan di sini ialah talak merupakan penyelesaian yang terakhir kepada permasalahan suami isteri apabila tiada lagi ikhtiar lain. Yang kedua, haram melakukannya tanpa alasan yang mengharuskan dan tanpa mencari ikhtiar lain. Yang ketiga, Islam tidak menggalakkan penceraian kerana memberi implikasi yang besar dalam kehidupan seseorang. Yang terakhir, ikatan perkahwinan merupakan ikatan paling suci dan dimuliakan dalam Islam, maka tidak sepatutnya ia dicemari dan diruntuhkan dengan penceraian. Sekian daripada saya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.